seorang yang bernama Dr. Daniel. Ini bukan Dr. Don ke Dr. apa, tuan-tuan, namanya Dr. Daniel. Dan doktor ini kita pun tahu daripada kenyataan-kenyataan saya baca dalam Google, bila saya search Dr. Daniel ni, banyak kenyataan-kenyataan dia membela DAP. Dan nampak macam pro kepada PAN. Jadi hari ini kenyataan yang agak viral dikeluarkan oleh Dr. Daniel adalah supaya beliau meminta supaya Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong tidak memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Bukan main lagi, garang dia. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak mengupas satu persatu apa yang telah beliau perkatakan, dan insya-Allah saya akan cuba menjawab balik, ribat balik apa yang telah beliau perkatakan. Okey Datuk, Ya. seperti yang Datuk katakan tadi, Dr. Daniel bercakap tentang hutang 32 bilion 1MDB. Sedangkan mengikut statistik hampir 33.4 bilion telah dikembalikan 1MDB. Jadi di mana hutang itu? Ke mana perginya wang itu? Okey, ini yang benda yang bila dia tak faham, dia sepatutnya membaca. Kalau dia membaca, dia mengkaji tentang sejarah 1MDB apa semua, dia akan lebih memahami tentang 1MDB itu sendiri. Ramai orang, termasuklah Wall Street Journal, termasuklah banyak media-media antarabangsa, selalu menggunakan perkataan bahawa 1MDB adalah sovereign fund. Sovereign fund ni maknanya menggunakan duit orang ramai. Tak betul. Dan Ustaz Daniel ni pun mengatakan bahawa Najib ni tak patut diberi pengampunan sebab 32 bilion yang dihutang oleh 1MDB ni ialah rakyat yang kena bayar ni. Jadi saya nak berikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Pertama sekali, 1MDB bukan sovereign fund. Bukan datang daripada duit rakyat. Okey. Yang datang daripada duit rakyat ialah khazanah. Khazanah ialah sovereign fund. Duit daripada kantong perbendaharaan negara. 1MDB adalah sebuah syarikat pelaburan strategi yang mendapat dana daripada pasaran modal. Dia dapat dana daripada pinjaman kepada bank-bank, dia dapat dana daripada menerbitkan bond. Jadi berapakah modal yang dikeluarkan untuk menubuhkan 1MDB? Sebenarnya 1MDB ni ditubuhkan oleh Kebawah-Duli Sultan Terengganu dengan panggilan Terengganu Investment Authority. Dia di bawah Kerajaan Negeri Terengganu. Masa itulah kita lihat Jolo terlibat sebagai penasihat kepada Terengganu Investment Authority. Dan selepas itu Jolo cuba menerbitkan bond bernilai 5 bilion ringgit dengan cubaan untuk mencagarkan hasil minyak negeri Terengganu sebagai garanti, sebagai jaminan kepada penerbitan bond itu. Jadi sebenarnya nak beritahu bahawa Kebawah-Duli Tuanku Sultan Terengganu tak bersetuju. Datuk Seri Ahmad Said, Menteri Besar, juga tidak bersetuju. Dan ini telah menyebabkan bahawa kerajaan pusat di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun mengambil alih syarikat Terengganu Investment Authority ini. Kita bayar balik modal kepada Terengganu Investment Authority sebanyak 1 juta ringgit. Jadi kalau ada pun duit kerajaan, duit rakyat yang dibelanjakan 1 juta ringgit. 1 juta ringgit, itulah modal yang dikeluarkan untuk diberikan kepada penubuhan 1MDB. Daripada Terengganu Investment Authority ditukar nama kepada 1MDB, dan daripada situ sudah tidak ada Jolo. Tetapi kita tak nafikan Jolo masih memainkan peranan menjadi introducer. Contohnya antara 1MDB nak menjalankan usaha sama,
cari gali minyak di Turkmenistan dan Argentina bersama dengan Petro Saudi, memang Jolo memainkan peranan merapatkan kepimpinan negara kita dengan pihak yang kita nak adakan usaha sama, iaitu Petro Saudi yang dipimpin oleh Prince Turki, iaitu anak ketujuh kepada Raja Abdullah, yang juga merupakan bekas Governor Riyadh satu ketika dahulu. Jadi ini nak kena faham. Okey. Daripada duit yang dipinjam, daripada duit yang diperolehi dengan menerbitkan bond, beberapa aktiviti perniagaan dilakukan oleh 1MDB. Antara dia membeli tanah. Contohnya tanah di Air Hitam, di Parlimen Jelutong, tak silap saya, di Pulau Pinang. Tanah tu cukup untuk membina 10,000 unit rumah mampu milik. Cuma pembelian tanah ni di kawasan kerajaan negeri yang dikuasai oleh DAP. Kalau bina 10,000 unit rumah mampu milik, kalau suami mengundi situ, isteri mengundi situ, anak pun mengundi situ, dah tentu tiga-tiga ni dah jadi 30,000 orang yang akan mengundi di situ. Karpal Singh pun boleh tumbang. Orang yang dapat rumah mampu milik ni sudah pasti akan appreciate apa yang kerajaan Barisan Nasional buat. Jadi tanah tu tak dapat kelulusan untuk pembangunan. Itu yang menyebabkan duit yang dipinjam untuk membeli tanah ini akhirnya stuck. Tak boleh di-develop tanah tersebut. Kemudian ada juga aktiviti mengambil alih IPP, Independent Power Producer. Antaranya kerana sepanjang tempoh 21 tahun, syarikat, terutamanya 4 syarikat kroni Tun Dr. Mahathir, Malakoff, Genting Sanyen, Tanjung Energy, Ananda Krishnan dan juga YTL telah menguasai kita punya independent power producer dengan bukan hanya menjual elektrik tenaga kepada TNB dengan harga 8 sen lebih mahal daripada apa yang diproduce oleh TNB itu sendiri, namun mereka memperolehi subsidi daripada Petronas, subsidi gas banyak 155 bilion ringgit dalam tempoh 21 tahun. Jadi nak hentikan benda ni, cara yang paling mudah ialah kita ambil alih IPP ni. Dan 1MDB melalui sebuah anak syarikat dia, Edra Energy, telah berjaya mengambil alih IPP milik Ananda Krishnan dan Genting Sanyen. Dengan hanya menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara, 2015 buat kali pertamanya bila kita masuk tender, kita bidder dengan harga 9 sen, 9 sen lebih murah daripada harga apa dipanggil harga yang ditawarkan oleh kroni-kroni Mahathir ni. Maka ianya membolehkan buat kali pertama 2015 tarif elektrik dapat dikurangkan. Ini tentang IPP. Kemudian kita selalu dalam Pimpinan Agung UMNO kita mempertikaikan, kita buat pencakar langit di sana, pencakar langit di sini, tetapi ianya dikuasai oleh bukan Melayu. Tapi kalau kita contohnya apa yang Datuk Seri Najib buat, dia suruh 1MDB develop tanah-tanah ni dan pastikan ada equity Melayu. Cuma malangnya nak suruh orang Melayu beli tanah di TRX. TRX ni ialah sebuah hak kewangan antarabangsa. Nak suruh orang Melayu beli tanah kat TRX tu, mana ada orang Melayu mampu. Jadi kita terpaksa gunakan institusi yang mewakili orang Melayu, orang Islam. Antaranya tanah tamu haji. Itu yang tamu haji membeli tanah, tapi difitnah konon-kononnya tamu haji bail out 1MDB, kerana pada ketika itu begitu rancak DAP menyerang, mengatakan bahawa TRX ni adalah satu lubang besar. Hanya bila mereka dah berkuasa, mereka menukar ayat-ayat mengatakan bahawa TRX boleh menyumbang 40 bilion kepada pendapatan negara. Ini apa yang diperkatakan oleh Lim Guat Eng selepas dia menjadi Menteri Kewangan. Jadi sebelum tu apa yang dia kata tentang TRX semua tipu, semua adalah fitnah untuk menjatuhkan 1MDB. Dan
bila kita jual kepada tabung haji pun, kita jual dengan harga below market price. Kawasan-kawasan sekitar tu 3,800 satu kaki persegi. Tapi tabung haji hanya beli lebih kurang 1,800 lebih satu kaki persegi. So kalau beli tu jual pun boleh buat duit. Dan bila jadi isu, pada ketika itu syarikat daripada negeri China menawarkan RM7,000 satu kaki persegi. RM7,000 satu kaki persegi. Cuba bayangkan kalau misalnya ketika itu tabung haji mengambil keputusan tak nak meneruskan pembinaan apa dipanggil sebagai apa ni, platinum tu kan. Sudah pastilah pada ketika itu kita dah kerugian besar dan pendeposit tabung haji tidak boleh mendapat dividen yang lumayan seperti mana yang mereka perolehi zaman BN lah. Tak payah cerita zaman PH, memang semua sekali menjunam tak payah cakap. Okey. Jadi sebenarnya 1MDB ni banyak benda yang bagus. Okey. Kalau orang tanya dengan saya 1MDB ni gagal, saya beritahu cakap terus terang, 1MDB tak gagal. 1MDB diselewengkan duitnya, betul. Tetapi 1MDB tidak gagal. Kenapa saya kata 1MDB tak gagal? Selepas 6 tahun dia berniaga, dia bermula lebih kurang 2009 kan? Kemudian 2011 convert, tukar nama dan sebagainya. Modal 1 juta lepas 6 tahun kalau dikira dari segi ni yang Ustaz Daniel ni tak faham. Memang betul 1MDB pada 6 tahun pertama tu mereka berhutang lebih kurang 41.9 bilion, tak silap saya. Nearly 42 bilion. Tetapi pada ketika itu dia ada aset. Dia ada aset 51 bilion. 51 bilion. Kalau on the paper, kalau dia katalah worst case scenario kita terpaksa jual semua aset tu untuk cover hutang, masih ada surplus 6 bilion. So beritahu saya, mana syarikat kita bagi modal 1 juta lepas 6 tahun dia berniaga, dia ada keuntungan 6,000 kali ganda. 6,000 kali ganda, daripada 1 million to 6,000 million. 6,000 kali ganda. Bukan 6,000%. Bukan 6,000%, 6,000 kali ganda. 6,000% kali 100. So itu sebablah ramai orang tak faham benda ni.